Payan. Terima kasih Tuan Speaker. Saya berterima kasih kerana diberi peluang sekarang ini untuk membahas bajet 2014 yang disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Keuangan Sabah pada 15 November 2013. Seperti mana yang kita semua ketahui, penyediaan bajet itu berpandu kepada pendapatan yang diperolehi dan mengagih-agihnya mengikut prioriti pembangunan dan pentadbiran sebuah negara. Tuan Speaker, di sini saya ingin mengatakan bahawa revenue Sabah ini sebenarnya boleh lagi meningkat kalaulah kita boleh menyelesaikan masalah pekerja yang ada di sektor kelapa sawit. Sebab saya difahamkan sekarang ni there is a shortage of 20% manpower in the oil palm industry, dan itu translate into loss due to the 7.5% sell tax kepada tiap-tiap tan FFB. Dan juga kalaulah kita mendapatkan 20% oil royalty, maka bajet kita pun akan meningkat. Saya tertarik dengan ucapan bajet 2014 ini kerana keenam objektifnya adalah sama dengan objektif bajet 2013. Sama saja. Saya rasa jika boleh dalam bajet 2014 kita dapat mendengar sedikit kemajuan-kemajuan atau achievement yang tercapai mengikut apa yang dibentang dalam bajet 2013. Walau bagaimanapun, Tuan Speaker, saya berasa puas hati dengan ucapan bajet 2014 tersebut, walaupun ia terdapat di muka surat 38, iaitu muka surat yang terakhir, di mana I think Yang Amat Berhormat Minister Finance feels that it is better late than never. Yang Amat Berhormat Menteri Keuangan ada menyuruh kepada semua pihak, termasuklah pihak-pihak pembangkang, untuk saling bekerjasama, mengembling tenaga dan mindah ke arah mengukuhkan permuafakatan demi melakukan sebuah transformasi bagi menjamin kesinambungan, kesejahteraan dan kebahagiaan seluruh rakyat dan demi kecemerlangan Sabah yang tercinta. Yang Amat Berhormat terus mengatakan, bersama dan bersatu kita boleh melakukannya. InsyaAllah, God's willing. Tuan Speaker, saya ingin menyaran kepada Kerajaan Barisan Nasional untuk mengikut jejak langkah Kerajaan Pakatan Rakyat di Pulau Pinang dan di Selangor. Kerajaan Pulau Pinang sudah melulus peruntukan bagi semua adun sebanyak 40,000 setahun, tidak kira mereka adun Pakatan Rakyat maupun Barisan Nasional. Di Selangor pula, Kerajaan Pakatan Rakyat juga meluluskan peruntukan sebanyak 10,000 sebulan kepada semua adun, mau daripada Pakatan Rakyat ataupun Barisan Nasional. Yang saya faham, kalau adun bebas ini belum lagi ada keputusan mengenai mereka. Tuan Speaker, maksud saya mengutarakan mengenai peruntukan tersebut adalah semata-mata memberi spirit to the letter, supaya kesemua adun di Sabah, terutama sekali adun pembangkang, dapat menjalankan tugas mereka memberi khidmat yang lebih kepada pengundi-pengundi dan rakyat di kawasan mereka. Saya yakin seruan Yang Amat Berhormat Menteri Keuangan selaku Ketua Menteri Sabah akan berjaya dan tercapai. Tuan Speaker, saya tidak dapatlah dalam ucapan saya yang terhad masa ini mengutarakan isu-isu yang membahas bajet tersebut. Walau bagaimanapun, saya akan membawa ke perhatian kerajaan beberapa isu yang saya rasa dan fikir kerajaan haruslah memberi pertimbangan yang serius. Tuan Speaker, perkhidmatan kereta api di Sabah bermula sejak zaman British North Borneo Chartered Company Limited. Pembangunan perkhidmatan kereta api ketika itu adalah disebabkan oleh komoditi getah dan juga tembakau. Peruntukan 37.45 juta untuk kereta api pada tahun 2014 adalah terlalu sedikit. Perkhidmatan kereta api kini melibatkan Tanjung Aru dan Tenem sejauh 134 km dan mempunyai 13 buah stesen. Mengikut laporan dari Jabatan Kereta Api, ada beberapa pembangunan yang seharusnya sudah dilaksanakan. Tuan Speaker, 1. Memperbaiki pulih landasan jabatan dan sistem perparitan
tebatan banjir dan pengukuhan cerun yang menelan yang cerun. Kedua, projek shuttle service Padang Merdeka Airport Putatan melibatkan 5,5 km, projek perkhidmatan kereta api tandem Melalap Keningau sejauh 42 km, projek perkhidmatan kereta api Putatan KKIP Pelabuhan Sepengar melibatkan jarak 36 km, dan akhirnya kelima, projek perkhidmatan tandem Taman Pertanian Pusat Kebudayaan Murut. Dan perbelanjaan tersebut disebutkan adalah dalam lingkungan RM1/245 bilion. Tuan Speaker, saya ingin tahu apakah kedudukan kelima-lima projek tersebut di atas. Kenapakah projek tersebut tidak dilaksanakan? Pada ketika dahulu kita memperkenalkan satu lagi projek, yaitu aeroport yang akan menelan belanja 1,6 bilion. Ini melibatkan pembangunan 60 ekar tanah jabatan kereta api di Tanjung Aru yang direka untuk menampung monorail dan sistem LRT. Apakah kedudukan projek tersebut? Tuan Speaker, sistem kereta api adalah penting bagi Sabah dengan tanah yang sungguh luas. Kalaulah kita boleh sambungkan landasan ke seluruh bandar-bandar di Sabah, maka ia akan menyumbang kepada pengangkutan orang ramai dan barangan dengan selamat, efektif, efisien, dan juga mungkin harga berpatutan. Bayangkanlah perkhidmatan kereta api yang akan melalui terowong, tunnel, di bawah banjaran Crocker dan merentasi tepi pantai dengan pandangan yang indah sekali. Sudah tentu industri pelancongan akan berkembang dengan pesat di Sabah. Saya ada bertanya kepada pegawai SESB dan mereka mengakui bahwa Sabah mempunyai potensi untuk melaksanakan kereta api dengan menggunakan elektrik sebagai permulaan. Monorail di Kota Kinabalu dan sekelilingnya haruslah diberi pertimbangan yang serius. Tuan Speaker, infrastruktur yang baik adalah pemangkin kepada pembangunan keseluruhannya. Sekali lagi saya ingin menarik perhatian Tuan Speaker dan Dewan yang mulia ini bahwa pembangunan infrastruktur asas yaitu air, elektrik, jalan raya dan parit adalah tanggung jawab kerajaan. Kos pembangunan infrastruktur memanglah mahal, bukan murah, Tuan Speaker, tetapi kita tidak boleh ketepikan infrastruktur tersebut. Tuan Speaker, saya merayu kepada kerajaan untuk memastikan bahawa jalan raya yang dibina mestilah dengan baik, bukan hanya bertahan selama 1 tahun dan perlu ditampal balik-balik. Untuk makluman Dewan yang mulia ini, jalan raya yang berlobang-lobang, berumbak-umbak dan sebagainya adalah berbahaya kepada kita selaku penggunanya. Masanya sudah tiba di mana Sabah mempunyai lebuh raya yang setanding dengan lebuh raya di Malaysia Barat. Jalan raya yang melibatkan bandar dan kampung mestilah mempunyai mutu yang baik. Tuan Speaker, malang tidak berbau. Dan maka itu kerajaan harus pastikan jalan raya kita adalah selamat dan untuk digunakan. Saya ingin merayu kepada kerajaan untuk memastikan sistem perparitan di Sabah, AMNY, dan di Kepayan khasnya adalah efektif dan efisien untuk mengelakkan banjir kilat. Untuk parit-parit tersebut berfungsi dengan efektif dan efisien, saya rasa mestilah mereka cukup besar dan kalau boleh berkonkrit. Rancangan tebatan banjir 45,75 bilion juta ini adalah tidak mencukupi. Apalah guna harta-harta yang mahal, ya, seperti rumah, kedai, kondominium, apartemen, jika ia dirosakkan oleh air banjir? Apalah gunanya jalan raya yang baik jika ia mudah ditenggelami oleh banjir kilat? Fikirlah bahwa banjir boleh membawa maut dan juga boleh menghalang laluan kes kecemasan yang dikejarkan ke hospital maupun jabatan bomba yang mengejar ke tempat kebakaran atau kemalangan. 1 dari 3 monsoon drain, yaitu di Kepayan, yang membawa air keluar dari Kepayan ke Sungai Moyok dan melalui kawasan padi, yaitu lintas bypass, perlu dikonkretkan. Terdapat banyak sampah sarap mengalir ke Sungai Moyok yang boleh disaksikan di penghujung parit besar tersebut, di mana sampah tersebut diperangkap oleh perangkap sampah. Hanya satu saja perangkap sampah yang tidak berfungsi dan sampah sarap dengan banyaknya telah mencemar Sungai Moyok dan laut. Tuan Speaker, Sungai Moyok ini adalah penting kepada pelancongan. Dan kedua, laut yang saya sebutkan tadi adalah terletak di kawasan Petegas
kawasan Menteri, Timbalan Ketua Menteri. Saya sudah kali-kali membawa isu ini kepada Jabatan Pengairan dan Saluran, tetapi gagal, ya. Saya gagal mendapat respon yang positif. Saya harap Menteri Pelancongan dan juga Menteri Pertanian boleh membantu, ya, mendapat perangkap sampah ini dengan segera. Tuan Speaker, saya ingin menarik perhatian kerajaan mengenai security makanan. Program meningkatkan hasil makanan disokong oleh saya dengan tanpa syarat. Sabah masih lagi mengimport bahan makanan seperti beras dan daging lembu dengan tingginya. Saya berharap kerajaan akan memberi peruntukan yang secukup-cukupnya untuk membangun industri makanan seperti menanam padi dan menternak lembu dan kambing. Tahap self-sufficiency bagi padi atau beras masih lagi rendah, manakala bagi daging lembu saya difahamkan bahwa kadar self-sufficiency ini sudah menurun dan menuju ke sifar. Masanya telah tiba di mana kita menggunakan teknologi yang canggih yang boleh mengeluarkan padi dan daging lembu di kawasan yang terhad. Pindik kata pengeluaran per unit kawasan tanah mestilah tinggi. Saya ingin tahu berapakah luas dan di manakah reserve ragutan, grazing reserve di Sabah, dan apakah peranan mereka ini untuk meningkatkan pengeluaran hasil ternakan. Kedua-dua bahan makanan tersebut, beras dan daging, Tuan Speaker, boleh mengurangkan defisit makanan. Tuan Speaker, kawasan Kepayan adalah kawasan yang giat maju, sungguh cepat dan memerlukan perancangan yang baik dan teratur. Bangunan tinggi, kondominium dan apartemen, perumahan, kedai-kedai sudah membangun seperti cendawan. Saya meminta supaya peraturan pembangunan diikuti seperti penyediaan parit dan lain-lain. They must follow the plan. Saya juga meminta supaya perkhidmatan seperti memungut sampah dan penyediaan tong sampah tidak diabaikan. Oleh sebab itu, inilah kami dari DAP, Tuan Speaker, sudah digelar sebagai YB Longkang. Mungkin sekarang longkang-longkang di kawasan Loyang tidak tersumbat lagi lah. Tuan Speaker, dengan pembangunan yang pesat dan melibatkan bangunan tinggi, maka saya merayu kepada kerajaan supaya perkhidmatan bomba dan penyelamat di Pinampang dipertingkatkan untuk membolehkan mereka menangani masalah kebakaran nanti. Because it's a high-rise building now di Kepayan, banyak sudah. So the bomba must be very efficient already. Ya. Dia mesti handle ya, situasi macam itu. Jadi Tuan Speaker, saya difahamkan bahwa banyak, Tuan Speaker, akhir sekali. Ya, ini saya sedih kerana industri pelancongan kita terjejas sekali lagi dengan pembunuhan dan pencolokan warga negara asing, yaitu Taiwan. Saya rasa sasaran 3 juta ketibaan pelancong pada 2013 tidak lagi dapat dicapai. Selepas pencerobohan berdarah Tanduah pada Februari 2013, kerajaan telah menemukan Eskom. Lebih dari 2 bilion sudah diperuntukkan untuk memperbaiki fasiliti dan capability tentera, menaikkan taraf 9 watch post dan 75 juta peruntukan dari bajet nasional 2014. Semasa konfrontasi, Tuan Speaker, pada tahun 1963 dahulu, Sabah mempunyai satu pasukan yang dipanggil Second Ranger untuk berdepan dengan musuh. Adakah tepat masa Sabah mewujudkan kembali Second Ranger tersebut? Saya fikir dengan adanya pasukan Second Ranger tersebut, maka mereka boleh membantu pasukan keselamatan kita sekarang untuk menangani konflik yang rumit ini. Tuan Speaker, saya sekali lagi berharap adanya spirit in the letter, yaitu ucapan ya, budget, yaitu adanya semangat positif yang hidup di dalam ucapan budget 2014, dan dengan adanya semangat tersebut saya mohon menyokong. Terima kasih.